Istri saya baru menikam diri. Tiada nadi, saya tidak mahu darah bersepah. Panggilan 911 Pelik. Kyle Long mencetuskan siasatan berbulan-bulan kematian istrinya, Rachel. Oke, di mana dia tikam diri? Dalam almari, kemudian ke belakang. Kyle Long kini didakwa membunuh. Saya akan jelaskan kenapa detektif percaya dia cipta cerita palsu. Selamat datang ke Crime Fix, saya Anjanette Levy. Rachel Long dan Kyle Long. Mereka berkahwin pada tahun 2015. Mereka mempunyai 2 orang anak bersama. Rachel bekerja sebagai pendandan anjing dan malah memiliki perniagaan dandanan anjing sendiri. Dari pandangan luar, hidupnya kelihatan sempurna. Malangnya, kehidupan Rachel berakhir pada 23 Oktober 2025. Rachel dan suaminya tinggal di London, Ohio, sebuah bandar kecil di luar ibu negeri, Columbus. Pada hari itu, di bulan Oktober 2025, Kyle Long menelpon 911 dari rumah bersama Rachel dan membuat dakwaan pelik. 911 Madison County. Di mana kecemasan Anda? Istri saya baru saja menikam dirinya sendiri. Tiada nadi, saya tak darah di mana-mana. Ini bukan panggilan biasa untuk petugas mengenai seseorang menikam diri sendiri. Panggilan diteruskan. Siapa nama awak? Kyle Long. Saya sedang cuba untuk melihat. Kyle, tarik nafas dalam-dalam ya. Kami akan hantar bantuan. Berapa umur istri awak? Dia berumur 32 tahun. Dia banyak kali terus melakukannya. Di mana dia tikam diri? Di dalam almari dan kemudian keluar ke bilik air. Di bahagian mana pada badannya? Di lehernya. Dia ambil pisau besar. Awak tahu di mana pisau itu? Masih di lehernya. Oke, jangan sentuh ya. Oke. Tarik nafas dalam-dalam. Saya tak mau awak. Saya perlu hubungi seseorang untuk jemput mereka. Anak perempuan saya akan sampai dengan bus. Oke, ada sesiapa lagi di sana bersama awak? Kami saja. Saya bekerja, dengar dia, lalu masuk untuk ambil dia. Semua baru saja berlaku. Oke. Bila anak-anak awak akan balik rumah? Sekitar 4.30 atau selepas itu. Oke. Di mana istri tuan dalam rumah? Dia di tepi tandas atas lantai bersama botol berisi darah. Oke. Dia berada di dalam bilik air. Ya. Oke. Adakah dia masih ada nadi? Dan adakah dia bernafas? Tuan, Saya tidak. boleh awak periksa? Saya tak rasa nadi. Panggilan 911 ini sangat mengerikan. Kyle Long memberitahu operator 911 bahwa Rachel telah menikam lehernya sendiri berulang kali dan menyebut tentang anak-anak mereka. Dalam 20 menit, anak-anak akan turun dari bus sekolah. Boleh anda lakukan CPR? Saya boleh beri arahan. Tunggu sebentar. Saya akan pusingkan dia. Oke. Baik, bolehkah anda letakkan saya di pembesar suara, Tuan? Dan saya akan berikan arahan kepada anda. Hold on. Baik. Saya cuba pusing dia agar pisau tidak tercabut sepenuhnya. Saya tak pasti. Tak apa. Ada apa-apa untuk letak pada luka lehernya? Ya, tunggu sekejap. Oke, tak apa. Kamu masih di sana, Kyle? Ya. Oke. Saya tak rindukan, Bah. Oke.
Boleh tak awak letakkan saya di pembesar suara? Mungkin lebih mudah untuk kita dengar satu sama lain. Ya, awak di pembesar suara. Saya tak boleh buat apa-apa. Boleh saya telefon ayah atau sesiapa untuk ambil gadis ini sebelum mereka masuk? Okey. Adakah awak ada apa-apa yang boleh diletakkan pada luka di leher dia? Saya dah cuba letak. Boleh lipat beberapa tuala, letak dan tekan di situ? Saya pergi. Ya, betul di situ. Saya tak tahu. Dia mula berlari seolah-olah dia melakukannya. Kemudian dia terus melakukannya dan berlari ke bilik air tanpa henti. Tak apa. Tak apa. Di mana pisau itu sekarang? Ia ada di atas lantai. Okey. Adakah ia dalam jangkauan dia? Ya. Okey, boleh awak gunakan kaki awak dan tendangnya ke tepi supaya ia berada di luar jangkauan dia? Ya, ia berada di luar jangkauan dia. Okey. Okey, awak akan cuba buat CPR atau tidak? Tunggu sebentar. Boleh kita telefon? Anak-anak saya akan sampai 20 minit lagi dan saya tak mahu mereka nampak apa-apa. Tak apa. Siapa yang boleh kami hubungi untuk awak? Ayah saya. Satu perkara yang nampaknya penting di sini ialah Kyle Long masih belum cuba melakukan CPR. Mungkin dia dalam keadaan terkejut dan mungkin dia tak tahu apa yang perlu dibuat. Tarik nafas dalam-dalam, Kyle. Saya tak tahu. Adakah awak rasa mampu untuk cuba lakukan CPR? Biar saya cuba. Tunggu sekejap. Okey. Okey. Tak menapa. Baiklah. Okey, Kyle, tarik nafas dalam-dalam, okey? Kami sedang hantar bantuan kepada awak. Tak apa. Awak masih di bilik air dengan dia? Ya, saya masih di sini. Okey. Okey. Dia ada bergerak tak? Tidak. Matanya terbuka. Okey. Tiada kesalahan. Adakah dia masih bernafas? Adakah seseorang di pintu anda? Kyle. Tunggu sekejap. Okey. Baiklah, bantuan sudah sampai. EMT tidak dapat menyelamatkan Rachel Long. Dia sudah meninggal dunia ketika mereka tiba. Dan keadaan yang mereka temui sangat mengerikan, benar-benar mengerikan. Dan sekali lagi, dakwaan oleh Kyle Long sangat pelik. Bukan mustahil seseorang menikam diri sendiri, namun ia jarang dilihat oleh EMT. Affidavit sebab munasabah menyatakan, menurut Kyle, istrinya Rachel pulang dari kerja dan selepas seketika, dia masuk ke bilik air utama manakala Kyle bekerja di mejanya di bilik tidur utama. Kyle menyatakan dia terdengar apa yang disangkanya ketawa disusuli dengan jeritan. Apabila dia melihat ke bilik air, dia nampak Rachel Long menikam muka dan lehernya sendiri beberapa kali. Kyle Long dan Rachel Long disahkan berdua di rumah semasa kejadian. Affidavit turut jelaskan penemuan paramedik dan detektif ketika tiba. Rachel ditemui di bilik air utama berhampiran tandas dengan beberapa kecederaan yang konsisten akibat ditikam dengan pisau pada muka dan lehernya. Terdapat kecederaan seperti luka pisau pada tangannya. Pakaian Rachel berlumuran darah dengan darah yang bertakung di sekelilingnya. Sebilah pisau ditemui di kanan tandas bersama beberapa tisu dapur atau tisu tandas dalam genangan darah di sebelahnya. Mayat itu telah difoto, dimasukkan ke dalam beg, dimeterai, dan dibawa ke bilik mayat daerah Montgomery. Kyle Long telah dibawa ke pejabat sheriff. Detektif mahu bercakap dengannya tentang kejadian itu. Dan ketika itulah Kyle memberitahu mereka Rachel mahu berpisah. Dan kemudian bedah siasat dijalankan.
Semasa bedah siasat, pakar patologi memberitahu Detektif Henry bahawa luka pada tangan Rachel kelihatan seperti luka pertahanan diri. Ini kemudiannya didokumenkan dalam laporan akhir bedah siasat yang menunjukkan luka jenis pertahanan diri pada tangan kiri dan kanan Rachel. Terdapat luka di lengan kanan Rachel, bertentangan dengan kenyataan Kyle bahawa dia hanya memegang pisau di tangan kanan. Beda siasat dapati kematian akibat kecederaan benda tajam berganda. Bedah siasat dapati sekurang-kurangnya 17 kecederaan akibat benda tajam. Terdapat lebih banyak bukti yang dikumpul detektif, termasuk menemu bual rakan Rachel. Seorang berkata dia berbalas mesej dengan Rachel sejurus sebelum Rachel meninggal dan Rachel tidak sebut rasa marah atau mahu bunuh diri. Malah, mereka berbincang tentang pakaian yang Rachel akan pakai ke konsert malam berikutnya dan cara menyiapkannya. Perbualan mesej itu penting untuk detektif dan saya akan bincang dengan Tom Smith, detektif pembunuhan bersara, sebentar lagi. Terdapat juga bukti di dalam rumah yang penyiasat rasa tidak sepadan dengan cerita Kyle Long. Pejabat sheriff dibantu Biro Siasatan Jenayah Ohio dan penganalisis telah membuat imbasan 360 darjah di rumah itu. Detektif menulis bahawa penganalisis telah mencatatkan bukti di tempat kejadian yang menunjukkan berlakunya pergaduhan antara individu. Dan detektif itu menulis, mereka telah meneliti susun atur kediaman tersebut dan terdapat bukti bahawa Kyle tidak mungkin dapat melihat ke dalam bilik mandi atau almari dari sudut pandangannya seperti yang dia terangkan kepada detektif. Banyak tanda amaran muncul di pelbagai tempat menurut penyiasat. Kyle Long ditahan minggu ini atas tuduhan membunuh. Mari kita jemput Tom Smith, detektif NYPD bersara dan host rancangan Gold Shield di YouTube. Tom, terima kasih kerana hadir. Saya benar-benar ingin tahu pendapat anda tentang perkara ini kerana ia mengingatkan saya kepada satu kes lain yang pernah saya laporkan di Ohio lama dahulu, di mana seorang suami menelefon 911 dan mendakwa isterinya, anda tahu, meninggal dunia, meninggal di rumah, atau sedang nazak di rumah. Apa yang menarik, jarang kita dengar orang tikam diri sendiri. Saya tak kata ia tak pernah berlaku. Ia mungkin berlaku, tapi menikam muka dan leher sendiri. Apa pendapat anda? Memang sukar diterima jika anda lihat coraknya. Berlaku kerana kesakitan yang anda alami dan mereka mahu ia selesai dengan cepat. Menikam diri sendiri dengan banyak tikaman yang menyakitkan bukanlah kebiasaan. Dan dengan cara yang anda tahu dia dakwa dia lakukan, memang bukan tipikal bagi satu cubaan. Banyak perkara tentang ini yang saya ingin kupas. Terdapat banyak soalan dan banyak perkara yang saya ingin lakukan dan lihat jika saya menjalankan siasatan ini atau sekurang-kurangnya berada di tempat kejadian dan berada dalam bilik bersama suami itu sudah pasti. Jadi Tom, apa yang anda ingin lakukan? Sebab nampaknya mereka membawa Kyle ke balai polis, pejabat sheriff. Sudah tentu mereka mahu bercakap dengannya kerana dia saksi. Dia menceritakan kisah ini semasa menelpon 911. Dia mengatakan bahawa dia menikam dirinya sendiri. Jadi anda tahu apa yang akan anda lakukan jika kes ini jatuh ke tangan anda? Pada mulanya, anda mesti bercakap dengannya kerana keadaan itu. Dan anda perlu ambil masa untuk lakukannya. Anda mula bersimpati kerana mahu dia bertenang. Walaupun anda fikir dia bertanggungjawab, anda tetap bercakap dengannya sebagai suami yang kematian isteri dan tunjukkan simpati sambil kemukakan semua fakta yang anda tahu ketika itu. Anda tahu, dalam kes seperti ini akan ada banyak faktor yang akan muncul kemudian kerana autopsi, kerana analisis tempat kejadian jenayah, kerana semua itu. Penting untuk dapatkan cerita awal daripadanya. Ini sebabnya. Kerana ramai penjenayah, apabila mereka merancang satu jenayah, mereka akan ada rancangan untuk melaksanakan jenayah itu, melakukan jenayah itu, tetapi tidak menjangka apa yang akan berlaku selepas itu. Ketika itulah anda boleh menjerat mereka. Dan pada masa itulah, anda benar-benar mahu mendesak mereka
kerana mereka tidak memikirkan soalan yang anda akan ajukan atau bukti yang anda akan kemukakan. Dan pada masa itulah anda benar-benar dapat memerangkap mereka. Jadi, sangat penting untuk bercakap dengan mereka dengan segera menggunakan maklumat yang anda ada. Sejauh mana pentingnya panggilan 911 ini dalam siasatan Anda? Ada perkara yang benar-benar menarik perhatian saya dalam panggilan 911 ini. Tetapi saya ingin tahu apa yang menarik perhatian Anda dalam panggilan 911 ini. Ya, ada dua perkara yang terus muncul. Pertama, pernafasannya. Ada pernafasan letih dan ada pernafasan panik. Itu dua perkara yang berbeza. Jika anda perasan, suaranya langsung tidak bergetar. Pernafasannya menjadi lebih kuat dan sangat berat, yang biasanya membuat saya fikir dia letih, bukan tertekan. Satu lagi, isteri anda kini banyak berdarah dan mungkin masih hidup. Langsung tak terfikir buat CPR atau beri bantuan padanya. Dia sebut pisau masih di leher istrinya, tapi langsung tak cuba membantunya. Semua itu adalah perkara penting yang saya akan tulis dan bincangkan dengannya, kerana itulah yang paling menonjol semasa saya mendengar rakaman itu. Dan itu menarik perhatian saya. Pegawai penyambut panggilan itu, maksud saya, Anda mungkin panik. Sudah tentu, panik kerana Anda baru sahaja menyaksikan perkara mengerikan yang Anda dakwa isteri Anda lakukan, menikam dirinya sendiri di leher dan muka. Tetapi kemudian penerima panggilan ini seperti, okey, adakah anda akan cuba melakukan CPR? Maksud saya, mereka seperti, bolehkah anda lakukan ini? Dan ia tidak kebenaran seperti dia berusaha untuk melakukannya. Jadi anda perlu mendengar apa yang dilakukan oleh penerima panggilan atau dispatcher. Dan naluri pertama anda, pada pendapat saya, sepatutnya melakukan apa sahaja yang orang ini suruh anda lakukan untuk menyelamatkan isteri anda. Ada satu lagi perkara yang menarik perhatian saya. Dia kata anak-anak saya akan pulang dalam masa lebih kurang 20 menit. Jadi bagi saya, Anda tahu, jika dia memang bersalah atas jenayah ini, dan jika ia berlaku seperti yang dikatakan oleh polis, itu juga satu petanda bahaya. Sebab itu menunjukkan kepada saya bahawa mungkin perkara ini tidak dirancang. Maksud saya, mungkin ini adalah situasi di mana dia berkata, saya mahu berpisah. Saya tak mahu teruskan perkahwinan ini. Dan kemudian dia marah dan menikamnya. Dia langsung tak terfikir anak-anak akan turun dari bas dalam 20 menit lagi. Saya setuju sepenuhnya, memang betul, dan itulah yang berlaku. Perbualan itu sudah berlaku. Menikam seseorang sebanyak itu jelas satu jenayah akibat kemarahan. Di muka, di leher, itu adalah kemarahan dan kebencian semata-mata tentang apa yang sedang berlaku. Dan kemudian, seperti yang awak katakan, saya rasa realiti mula mengambil alih dan realiti kembali menguasai keadaan. Dia terfikir tentang anak-anak dan tidak mahu mereka melihat perkara itu. Pada mulanya, anak-anak mungkin tertanya-tanya apa yang ayah buat pada ibu dan apa yang berlaku. Apa perkara seperti itu berkemungkinan akan terbongkar. Awak tahu, jadi saya rasa awak memang betul tentang masa kejadian itu sebab ia memang tidak dirancang. Saya rasa ini tidak dirancang kerana kebanyakan jenayah seperti ini memang berlaku tanpa perancangan. Dan itu menimbulkan satu lagi persoalan kepada saya. Mereka selalu kata masa paling bahaya untuk wanita atau pasangan ialah ketika mereka cuba untuk berpisah. Kita tidak pasti apa isi perbualan itu. Saya, andaikan ada lebih banyak butiran dalam temu bual sebenar dengan lelaki ini, Kyle Long, berbanding apa yang mereka nyatakan dalam affidavit itu. Mereka hanya kata, oh, dia mendedahkan bahawa dia mahu berpisah. Saya pasti ada lebih banyak maklumat dalam temu bual sebenar dengan detektif tentang bila ia berlaku dan sebagainya. Tapi, awak tahu apa lagi yang berlaku di sebalik hubungan ini? Awak tahu, dia bukan tiba-tiba berkata suatu hari, mungkin dia buat begitu, tapi saya rasa dia bukan sekadar bangun dan berkata, saya nak keluar. Maksud saya, mesti ada sesuatu yang menyebabkan perkara itu berlaku.
Ya, memang betul. Dan di situlah siasatan mula dijalankan. Awak tahu, akan ada pemeriksaan media sosial ke atas kedua-dua akaun media sosial mereka. Banyak temu bual akan diadakan dengan rakan, keluarga dan sesiapa yang rapat mengenali mereka tentang apa yang berlaku di sebalik tabir. Anda juga boleh pergi ke langkah seterusnya dan menemu bual anak-anak tentang apa yang berlaku di dalam rumah. Adakah terdapat pergaduhan? Adakah terdapat pertengkaran? Perkara-perkara seperti itu. Semua itu mungkin menunjukkan motif di sebalik kejadian ini. Dan itulah maksud saya sebelum ini, bahawa siasatan ini akan melalui pelbagai peringkat dan langkah untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang apa yang berlaku termasuk motifnya. Awak ada sebut tentang pengambilan data elektronik yang mereka lakukan. Seperti yang kita tahu, pada zaman sekarang, data digital atau data elektronik sering menceritakan kisah sebenar. Nampaknya begitu juga dalam kes ini. Jadi, pada dasarnya kita ada, seperti yang awak tahu, hasil waran geledah daripada Amazon, Apple iCloud, akaun email milik Kyle dan Rachel. Seorang penganalisis telah menyemaknya. Dan ia menunjukkan bahawa ini sangat penting. Panggilan 911, inilah yang mereka katakan, telah dibuat dari telefon Kyle Long sebelum panggilan 911 kedua yang sebenarnya berjaya disambungkan kepada operator. Fakta ini tidak konsisten dengan maklumat yang diberikan oleh Kyle semasa temu bual. Kyle tidak pernah memberitahu bahawa dia telah menghubungi 911 dan meletakkan telefon sebelum panggilan 911 berjaya disambungkan kepada operator 4 minit kemudian. Mereka kata dia dial 911 tapi tak bersambung. Dia letak telefon, tunggu 4 minit, kemudian hubungi 911 semula. Jadi, sesuatu telah berlaku. Adakah dia berhenti? Adakah mereka akan kata dia berhenti selama 4 minit? 4 minit adalah masa yang lama, Tom. Maksud saya, ramai orang mungkin akan kata, oh, itu bukanlah lama sangat. Ia masa yang lama apabila seseorang sedang nazak di lantai. Betul. Saya rasa kalau nak buat spekulasi, dia masih hidup. Mungkin dia masih bergerak atau terdengar nafas atau sesuatu mengejutkan dia hingga dia berkata, aku belum boleh buat ini sampai aku pasti dia sudah mati. Seperti awak kata, 4 minit lama dalam situasi begitu. Jadi, saya rasa sesuatu macam tu berlaku. Dia bergerak. Sesuatu membuatkan dia belum bersedia dengan ceritanya lagi. Dia belum bersedia buat panggilan. Seperti yang awak cakap, sesuatu telah berlaku. Saya cenderung untuk percaya mangsa. Awak tahu, sama ada masih bernafas atau bergerak-gerak atau sesuatu macam tu. Atau adakah Rachel cuba hubungi 911 dari telefonnya dan dia sampai kepadanya kerana ada bahagian kedua dalam hal ini? Itu hanya spekulasi saya. Affidavit itu juga menyatakan mesej terakhir antara Rachel dan Madison berlaku 4 minit berdasarkan mesej dari telefon rakannya. Sebelum panggilan 911 dari telefon Kyle yang gagal, terdapat satu tempo masa antara kejadian itu. Dia mesej rakannya tentang konsert sambil siapkan pakaian ini. Dan kemudian ada satu tempo masa dan kemudian dia menelpon. Ada panggilan 911 dari telefonnya. Adakah berlaku pertengkaran? Awak tahu, sesuatu jelas berlaku. Kemudian kejadian tikaman berlaku. 4 minit kemudian, satu lagi panggilan 911 dibuat. Kita masih kekurangan maklumat penting. Ya, itu akan jadi sebahagian temu bual dengan dia. Dari awal, dia pasti akan dakwa saya tertekan apa saja. Alasan yang dia akan beri. Tapi itu memang sesuatu yang boleh kita gunakan untuk menekannya. Panggilan awal dan mesej dengan kawan tentang konsert tidak selari dengan seseorang yang mungkin mencederakan diri sendiri. Jadi seperti yang saya katakan, semuanya akan membentuk satu garis masa yang penting dalam hal ini. Garis masa amat penting dalam kes jenayah, bermula dari awal hari, perbualan di media sosial dan telefon, hingga kejadian berlaku. Ini sangat penting. Satu lagi yang menarik minat saya ialah maklumat dari Amazon. Adakah itu untuk peranti Alexa, Echo, salah satu peranti di mana Anda sebut Alexa atau seumpamanya?
Awak tahu, saya tahu. Kita ada salah satu peranti itu. Dan saya rasa peranti-peranti itu kadang-kadang boleh mengumpul data. Dan saya cuma ingin tahu sama ada Alexa sedang mendengar semua ini. Oh, memang benar. Mereka memang buat begitu. Dan kita semua pernah alami. Itulah saat saya mula fikir tentang pertengkaran, hubungan, dan apa yang berlaku dalam rumah itu. Dan sebab itulah saya kata, anda tahu, anak-anak mungkin terlibat dalam hal ini. Jiran-jiran juga akan memainkan peranan dalam hal ini. Anda tahu, jika mereka terdengar apa-apa yang berlaku sepanjang hari-hari sebelum kejadian ini. Tapi itu sangat menarik dengan hasil dapatan itu. Sebab apa-apa, anda tahu, apa-apa sebutan tentang peranti itu akan mengaktifkannya. Ia akan mula merakam dan anda boleh dapatkan datanya. Sudah pasti. Baiklah, ini adalah kes yang perlu diperhatikan. Ia sangat menyedihkan kerana seorang wanita telah meninggal dan anak-anaknya kini kehilangan kedua ibu bapa. Kes yang sangat menyedihkan. Tom Smith, terima kasih banyak atas masa anda. Saya hargainya. Ia sentiasa satu penghormatan. Terima kasih kerana menjemput saya. Kyle Long hadir di mahkamah pagi Jumaat. Hakim memerintahkan dia ditahan dengan ikat jamin $1.5 juta. Peguamnya beritahu wartawan saluran berita tempatan bahawa anak guamnya nafikan membunuh istrinya. Itu sahaja untuk episod Crime Fix kali ini. Saya Antoinette Levy, terima kasih dan jumpa lagi di episod akan datang.